Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, yang berusaha Ustaz Imran bin Kamal Bashar, seterusnya barisan TP-TP, kemudian rakan-rakan sahabat sekerja sekalian yang dikasihi Allah sekalian. Kini Okey, hari ini kini tiba giliran saya untuk menyampaikan tazkirah, tazkirah Usrah Muadib lah. So giliran saya sepatutnya pada minggu hadapan, jadi Ustazah Hafizah tak dapat nak bagi sesi tazkirah pada minggu ini, so tukar. Okey, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih hidup lagi pada hari ini dengan menikmati segala nikmat yang telah diberikan kepada diri kita, keluarga kita. Okay. Tapi apa yang penting sekali adalah nikmat dan iman dan Islam lah. Itu paling penting sekali lah. Okey, sebelum saya start kepada tajuk saya ingin bertanya kepada semualah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Okey, seterusnya saya nak tanya, apa khabar bank akaun anda? Okey, macam ni ada fantastik, ada yang cakap Allah terkesan kan. Saya pun terkesan sebenarnya. Tak adalah. Okey, kalau guru bilik Baitul Bayan tu bila kita gaji pasal ni lah. Masih ada lagi ke akaun bank kan? Okey, ada seorang tu cakap, ustaz ni dia cakap, bulan 3 tak guna lagi. Masya-Allah, bulan 3 kan, gaji bulan 3 tak guna lagi. Ada yang cakap kan, gaji kelas tambahan tahun lepas tak guna lagi. Ya Allah, macam mana dia uruskan kewangan dia kan. Okey, so hari ini insya-Allah faham-fahamlah tentang apa yang saya nak sampaikan lah. Okey, hari ini adalah berkenaan dengan spending trackers. Spending trackers dalam bahasa Inggeris lah. Kalau dalam bahasa Melayu dia adalah apa Ustaz Azmi? Penjejak kewangan perbelanjaan kita, penjejak perbelanjaan kita. Okey, kalau saya tengok kat sini, okey, cikgu ada tak jejak kita punya perbelanjaan harian kita, ada tak? Jejak tapi tak habis. Okey. Okey. Tak ada. Okey, ada yang ada yang buat. Okey, macam saya buat setiap hari lah. Okey, saya jejak saya punya perbelanjaan setiap hari. Okey, pada zaman sekarang ni senang saja kan. Kita ada smartphone. Okey, so kita boleh download sendiri akaun pula. Aplikasi spending trackers. Kalau macam Ustaz Izwan, dia download apa Ustaz Izwan? E-wallet je. Tak boleh beritahu. Kena kongsi perkara baik ni sebenarnya. Okey, kemudian ada yang guna Excel. Ada orang guna Excel untuk dia tengoklah perbelanjaan dia macam mana setiap hari. Sama ada defisit ke ataupun positif lah. Okey, so kalau sekarang ni, kalau dalam bank pula, sekarang ni kita dapat lihat Maybank lah setakat ni. Saya boleh nampak Maybank yang menggunakan, kalau kita guna kad Maybank, kita keluar, maksudnya kita bayar ke apa ke, dia akan automatik. Dia akan ikut bahagian-bahagian. Contoh, grocery berapa, takaful berapa, MAE. Siapa ada tu, alhamdulillah. Okey. So kat sini apa benefit Apa benefit kalau kita jejak kita punya perbelanjaan harian, bulanan, tahunan. Okey, kat sini saya akan sharekanlah 5 benefit lah. Okey, yang pertama adalah mengekalkan kawalan kewangan kita. Okey, mengekalkan kawalan kewangan kita. Okey, secara tidak langsung kita semua tahu yang bertanggungjawab dalam kawalan kewangan kita adalah kita sendirilah. Okey, kita yang tahu berapa yang kita dapat, berapa yang kita keluar. Okey, setiap hari kita belanja berapa. Okey, setiap minggu kita belanja berapa, setiap bulan kita kena belanja berapa. Bila kita buat spending tracker tu, kita akan nampak lah, okey, pada bulan 5 ni, okey, banyak belanja lah. Sebab apa? Sebab raya. Okey. Kemudian bulan 4,
waktu puasa kurang sikit lah perbelanjaan kita, macam tu lah. Okey, contoh yang lain pula, okey. Macam bulan ni, ada ustaz ni ajak pergi McD. Kita terbabit sekali lah. Okey, so tak nak kita pun sekali lah kan. Okey, seterusnya adalah kalau nombor 2 adalah self accountability. Maksudnya adalah kebertanggungjawapan diri lah. Kebertanggungjawapan diri ataupun kalau kita ada dengan pasangan, maksudnya kebertanggungjawapan kita bersama pasangan lah. Benda ni sama-sama kena bincang lah. Kalau di sendiri dengan di sendiri, kalau dengan pasangan kita kena bincang benda ni. Bersama-sama pasangan kita. Sebab kita yang tahu keluar masuk duit kita macam mana kan. Okey. Contoh kita buat kira-kira pada bulan ni short. Okey. So apa yang perlu kita buat untuk keluarga kita? So kita tengok balik, kita bincang sama-sama, kita tengok komitmen bulanan kita dan isteri kita berapa. Okey. Apa yang boleh dikurangkan? Macam itulah. Maksudnya kena berkomunikasi. Dan salah satu tips adalah untuk yang bujang-bujang. Sebenarnya ni sangat penting lah. Okey, sebelum nak akad nikah tu apa, okey, tak ada. Sebelum nak menjalinkan hubungan, kena tanya dululah. Kena tanya dulu. Bakal pasangan kita ni, okey, komitmen bulanan masing-masing. Betul? Saya beritahu ni, betul lah. Ni atas pengalaman dia sendirilah. Saya pun sebenarnya lambat tahu tentang kewangan ni. Okay, sebelum ni isteri saya lah. Waktu tu tunang lagi lah. Dia pernah tanya saya, awak ada pinjaman apa-apa tak? Atau awak ada komitmen apa-apa tak? Dia akan tanya macam tu. Okay, saya pun pelik lah. Kenapa dia nak tanya kan? Kita nak kahwin lah ni. Okay, sebenarnya benda tu adalah paling penting bagi dia. Sebab apa? Bila kita tahu pasangan kita tiba-tiba ada personal loan. Personal loan beribu-ribu. Tapi kita tak tahu. Sebelum kahwin kita tak tahu. Tapi selepas kahwin kita tahu. So bermasalah dekat situ. Sebab apa? Sebab benda tu kita pun akan, sebab bakal pasangannya pun akan terjebak sekali lah berkenaan dengan personal loan tu. Okey, seterusnya yang ketiga adalah mencari cara untuk menjimatkan lebih banyak wang. Okey, bila kita tracking kita punya expensive ni ataupun perbelanjaan ni, kita akan nampaklah kita boleh by month ke by day ke by year. Okey, kita boleh nampak berapa maksudnya macam mana? Okey, kita lebih kat mana bulan ni? Okey, kita belanja lebih kat mana? Contoh saya, okey, takaful medical card, saya dengan anak saja dah 400 lah. Okey, bila cek balik, okey, sebenarnya benda tu boleh jimat lagi. Okey, so saya try tengok yang lain. Ada juga medical card yang lain yang boleh jimat 300. Okey, so saya tukar. So dekat situ dapat save 300 lah. Bila 300 tu dapat save selama setahun, dah jadi berapa kan? 3,600. Okey, kemudian mengurangkan tekanan kewangan anda. Okey. Kalau kita tak ada loan setiap bulan, adakah kita rasa selesa? Betul tak? Betul kan? Betul kan? Kita dah habis bayar hutang kereta, dah habis bayar hutang rumah, kita akan financial freedom kan. Tak payah fikir apa-apalah. Okey. So bila kita so dekat sini nak cakap, bila kita tengok kita punya perbelanjaan tu, kita boleh mengurangkanlah tekanan kewangan kita. Okey. Kemudian elak daripada berhutang. Bila kita tahu keadaan kondisi kewangan kita macam mana pada setiap bulan, kita akan cuba elak untuk daripada buat hutang baru. Kita bukannya cakap kita tak boleh berhutang. Kita mesti bayar hutang sama. Contohlah ada kereta, bayar hutang, tapi kita tak boleh nak ambil hutang yang barulah. So nampak kat situ. Okey, so itu adalah 5 benefit lah daripada kita buat kita punya spending tracker. Okey, adakah spending tracker ni tak ada dalam Al-Quran? Okey. Selasa ada tak? Saya dah buka Al-Quran. Okey, ada.
di dalam surah Al-Furqan ayat 67. Okey, ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Okey, maksudnya dekat sini adalah firman-Nya yang bermaksud dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. Dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara iaitu boros dan bakhil. Maksudnya perbelanjaan kita secara bulanan ni kita kena tengok checklist kita sama ada kita terlampau boros ataupun kita terlampau kedekut. Okey, sebenarnya yang terbaik adalah di bahagian pertengahan sederhana. Sederhana. Okey, Islam mengeji perbuatan boros, sebaliknya menggalakkan sifat hemat dan berhemat dalam menguruskan perbelanjaan. Okey. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengambil sifat pertengahan di antara kedua sifat itu iaitu berlaku hemah dalam mengeluarkan harta atau perbelanjaan dan berhemah iaitu tidak cenderung kepada kikiran dan tidak pula kepada pemborosan atau pembaziran. Okey. So kat sini itu sahajalah untuk tazkirah saya pada hari ini. Yang datang daripada yang segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.